Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjemaah 27 kali ganda lebih afdal daripada solat bersendirian. Hadis riwayat Muslim. Diulang, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat berjemaah 27 kali ganda lebih afdal daripada solat bersendirian. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Qubais bin Asham Laisi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat dua orang, seorang menjadi imam dan seorang menjadi makmum, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada solat 4 orang secara berasingan, dan solat 4 orang secara berjemaah lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada solat 8 orang secara berasingan, dan solat 8 orang berjemaah lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada solat 100 orang secara berasingan. Hadis riwayat Bazzar, Tabarani, Majma'uz Zawaid. Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat seorang lelaki bersama seorang yang lain secara berjemaah lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada solatnya bersendirian, dan solat 3 orang secara berjemaah lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada solat 2 orang secara berjemaah. Demikianlah makin ramai ahli jemaah makin disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dan zikir kelebihan Al-Quran. Sayyidina Burairah radhiyallahu anhu berkata bahawa saya berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat ketika ahli Al-Quran keluar dari kubur, maka Al-Quran datang dalam keadaan yang pucat lalu bertanya, apakah kamu mengenaliku? Orang itu akan berkata, aku tidak mengenalimu. Al-Quran akan mengulangi soalannya, apakah engkau mengenaliku? Orang itu akan berkata, aku tidak mengenalimu. Al-Quran akan berkata, akulah Al-Quran, temanmu yang telah menyebabkan kamu dahaga pada waktu tengah hari yang panas, dan yang menyebabkan kamu berjaga malam, yakni kerana beramal dengan hukum Al-Quran. Kamu berpuasa pada waktu siang dan membaca Al-Quran pada waktu malam. Setiap peniaga inginkan keuntungan daripada perniagaannya, dan hari ini kamu ialah orang yang paling banyak mendapat keuntungan daripada perniagaan. Selepas itu, ahli Al-Quran itu akan diberikan kerjaan di tangan kanannya, dan jaminan kekal dalam syurga diberi di tangan kirinya. Di atas kepalanya akan dipakaikan dengan mahkota kemuliaan. Kedua-dua ibu bapanya akan dipakaikan dengan 2 pasang pakaian yang harganya tidak mampu dinilaikan oleh penduduk dunia seluruhnya. Mereka berdua akan berkata, apakah sebabnya kami dipakaikan dengan pakaian ini? Mereka akan dijawab, kerana anak kamu menghafal Al-Quran. Kemudian akan dikatakan kepada ahli Al-Quran itu, teruslah membaca Al-Quran dan naiklah tingkat-tingkat serta kamal-kamal syurga itu. Oleh itu, dia akan terus naik tingkat-tingkat syurga selagi dia membaca Al-Quran, sama ada secara tartil atau cepat. Hadis Musnad Ahmad, Fathul Rabbani. Keterangan, keadaan Al-Quran yang datang dalam rupa seorang lelaki yang lemah dan pucat menzahirkan salah satu keadaan ahli Al-Quran itu sendiri, iaitu kerana pada waktu malam dia berjaga untuk membaca Al-Quran, dan pada waktu siang dia menunaikan perintah Allah SWT dalam Al-Quran, menyebabkan dia menjadi lemah dan pucat. Keterangan daripada Injah Ul-Hujah.